Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment Nama aku Hafiz. Dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni malam collaboration, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan aku ada someone on the line yang basically dia membawa kisah seram juga ataupun a storyteller tentang kisah-kisah seram yang orang kata lain daripada yang lain lah. Yang basically aku memang suka tengok channel dia ni dan dia berada dalam talian sekarang. Jom kita cakap dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafiz. Apa khabar? Khabar baik. Siapa cakap tu? Okay, boleh panggil saya Pika. Saya from Pika Storyteller Channel. For those yang mungkin ada kot ramai lagi yang tak kenal lagi dekat Pika Storyteller. Mana mungkin orang tak kenal. Orang dah kenal lah Pika Story Channel ni siapa. Kan? Ramai kot. Because the reason why I cakap ramai kenal, because dalam the segment, dalam sesetengah video dalam the segment, ada je beberapa orang yang komen macam, Abang Hafiz tolong collaborate. Oh ya ke? Story. Ada. Okay. Ada Alright. Ada. Okay. And guys, aku dah tunaikan janji aku pada korang untuk bawakan Pika Storyteller. Tapi sebenarnya guys, untuk dapatkan Pika Storyteller ni, it took me quite some time. Dia macam agak lama juga aku nak communicate dengan dia untuk dapatkan dia untuk join the podcast. Kan? Susah. Dia ni busy orang dia. Busy Pika? Tak, bukan busy. Bukan busy. Ingatkan busy. Aku rasa ni kalau aku aku hantar DM dekat IG ni mesti masuk dekat spam box. Mungkin tak nampak. Tak, bukan. Tu sebab ada masalah masa tu. Okay, tak apa. As long as sekarang Pika dah ada dekat dalam the segment malam podcast ni, itu orang kata dah kira cukup syukur lah kan. So Pika, so before kita start, mungkin Pika nak orang kata macam memperkenalkan diri Pika pada penonton-penonton the segment sekarang. Mungkin sebab ada yang dah kenal, ada yang belum kenal. So maybe you would like to tell us more about yourself. Sejak bila start buat cerita-cerita seram ni? Oh, okay. Alright. So, mula-mula sekali Assalamualaikum pada semua pendengar The Segment. Mula-mula sekali Pika nak ucapkan terima kasih lah kepada Hafiz sebab sudi untuk buat collaboration bersama dengan Pika. Ini sebenarnya first time tau Pika buat collaboration dengan YouTuber lain. Alhamdulillah. So, sebelum ni tak pernah pun ada orang approach. Tak pernah ada orang approach dan Pika... Jangan sedih. Jangan sedih tak ada orang approach, tak apa. Kalau tak ada orang approach, the segment akan approach. Don't worry. Lepas tu minta maaf juga sebab sebenarnya memang betul dah lama Hafiz approach Pika. Tapi kebetulan masa tu Pika ada masalah sikit sebab ada gangguan sebenarnya. Mungkin sebab suka macam ni Pika ada gangguan sebab suka cerita pasal benda seram kan. Jadi bila kita selalu main sebut nama apa semua tu kan, mungkinlah benda tu sedikit sebanyak mengganggu. Sampai kan Pika kena jumpa doktor a few times. Disebabkan oleh macam anxiety tau. I see. Teruk anxiety tu. Teruk jugalah sebab malam kita tak boleh nak tidur langsung. Dan bila doktor bagi ubat pun, bila makan ubat kan, biasanya kita akan lebih tenang, lepas tu boleh tidur kan. Tapi bila makan ubat pun kadang-kadang tak boleh.
Mata tu still macam orang kata melilau, tengok kiri kanan. Lepas tu kita boleh macam rasa takut lah. Rasa seperti diperhatikan. Gitu. Seram dengar ni. Betul. Adakah disebabkan ni sebab Afiq pun macam tengok juga channel Pika ni, dan tiba-tiba there's one particular point Pika dah lama gila tak upload. Adakah itu point dia? Betul. Sebulan lebih rasanya. Lepas tu kebetulan kebetulan pula lepas kena gangguan tu Pika disahkan positif COVID pula. Allahu Akbar. Tu yang jadi macam kena rehat lama, sebulan lebih kot, dekat 2 bulan jugalah tak upload video. So macam mana sebagai orang kata COVID-19 survivor, macam mana dia punya orang kata dia punya experience in regards to that? Dia COVID ni bila kita kena, kita sixth sense kita macam cakap yang aku rasa aku positif ni, sebab dia punya demam tu lain macam. I see. Biasa kalau kita demam, biasa kita boleh bangun kan. Yang ni dia punya demam tu kita tak boleh nak bangun langsung tau. Kita kena macam kuatkan mental, fizikal untuk macam aku kena bangun, mandi macam tu. So Pika hari tu rasa tak sedap hati, then decide untuk pergi buat swab test lah. Sebab demam dia macam on off gitu kan. Lepas tu masa on the way nak pergi hospital pula, on the way pergi klinik tu, dapat pula berita arwah Siti Sarah meninggal sebab COVID. Jadi dah lah kena gangguan. Lepas tu takut bila dengar pasal COVID tu kan, sekali result keluar positif. Itu memang bertimpa-timpa kena time tu. Bertimpa-timpa. Tapi ada kelebihan juga COVID ni. Sebab kita punya ketakutan dekat COVID tu lagi teruk daripada ketakutan gangguan tu. Betul. Jadi basically you punya fokus ketakutan tu, you dah fokus ke arah COVID lah, daripada benda-benda yang mistik-mistik ni. Betul. Sampai kadang-kadang bila ada terasa macam diperhatikan kan, kita Pika lah macam, kau jangan ganggu aku takut dengan COVID ni, kau tahu macam tu. Lain macam lain macam kan? Betul. Lepas tu baru okey sikit. Alhamdulillah lah okey. Alhamdulillah semua dah okey kan sekarang kan. Okey. So basically Pika macam collaboration Hafiz dengan channel-channel yang lain, diorang selalu menceritakan tentang diorang punya pengalaman, kisah seram diorang yang tersendiri ataupun personal experience diorang lah. Betul. Jadi dari side Pika, ada tak orang kata pengalaman seram ataupun pengalaman misteri yang mungkin Pika nak share dengan penonton-penonton sekarang ni? Ada. Daripada kecil sebenarnya. Daripada apa? Daripada kecil. Alright. Okay guys, jom kita dengar Pika punya story. Okay, jom Pika, tanpa buang masa, jom kita dengarkan Pika punya story. Let's go. Okay. Sebenarnya kalau contoh orang tanya Pika first time pernah tengok benda tu bila? Pika rasa first time Pika tengok benda tu masa Pika umur dalam 11-12 tahun macam tu kot. Tapi dia punya bentuk tu bukan dalam bentuk yang kita selalu dengar lah, dalam bentuk menakutkan semua. Cuma dia datang dalam bentuk Abah Pika. Dia pada hari tu Pika tengok TV dekat bawah. Lepas tu tengok Abah Pika turun daripada tangga. Cuma kita bila tengok, kita rasa lain macam tau. Sebab masa tu muka Abah Pika ni dia macam merah. Mata dia pun macam merah. Lepas tu dia tak tengok dekat kita. Dia macam turun, tunduk, dia pergi dapur. Lepas tu Pika tegur lah, sebab masa tu dah macam Abah dah balik ke daripada kerja? Macam tu. So Pika pun macam follow, pergi dapur, tak ada orang. Lepas tu macam baik pergi naik atas, tanya Umi Pika lah. Bila tanya Umi Pika, dia kata Abah tak balik lagi, dia masih dekat ni lagi, dekat office lagi. Tu dah macam, tu lah orang kata point dekat bila family Pika start untuk encounter benda-benda macam ni. Sebab lepas tu kakak Pika pula, yang ni seram sikit lah, sebab masa tu dia buka pintu, dia nampak ada perempuan tau tengah duduk dekat atas katil, dekat bucu katil. Tapi posisi perempuan tu bila dia buka, dia tunduk tau. Tapi bila dia tahu yang kakak Pika nampak dia, dia macam dia tengok, lepas tu dia senyum. Macam tu. Lepas tu dia macam hilangkan diri.
Lepas tu kita orang punya Umi Pika, dia selalu kena tindih. Memang setiap malam dia kena tindih. Dan jelmaan yang tindih dia tu pula pelbagai tau. Biasanya kan orang kata hantu raya, betul tak? Biasanya kan dia kata bentuk tu macam badan besar, mata merah, berbulu hitam. Dia ada bentuk macam tu, tapi yang paling dia suka adalah menjemakan diri sebagai bentuk Abah Pika. Tapi dia tekan dahi je tau. Bayangkan kita nampak husband sendiri tekan dahi. Macam tu. Agak seram juga kalau macam tu kan. So Umi Pika memang selalu kena. Sampaikan pernah lah satu malam tu Pika adik-beradik tidur, kemudian terbangun tau sebab dengar Abah Pika jerit. Dia macam mengamuk tau. So kita bangun, tengok bila buka pintu bilik parents kita orang tu, tengok Abah Pika tengah pegang tongkat. Okay. Dia macam tengah nak berlawan tau. So Abah Pika ni dia pandai silat. Jadi dia macam tengah, dia punya position tu macam tengah nak berlawan. So kita orang macam dah kenapa ni kan. Dengan takut lagi, dengan dia jerit lagi. Lepas tu tengok Umi Pika masa tu tengah menangis. Lepas tu sekali tu dengar Abah Pika macam mencabar seseorang. Dia kata kalau kau berani kau keluar sekarang, kau lawan dengan aku. Macam tu. Lepas tu kita orang macam Abah cakap dengan siapa kan. Lepas tu barulah kita orang tahu, rupanya sebab dia macam ni, bila dia punya wife selalu kena usik kan, dia akan sampai satu point yang kita bila nak tidur, sekali orang dekat sebelah tu dia macam kan, kalau orang yang kena tindih dia macam dia tak boleh bergerak kan, dia macam menjerit. So benda tu berlaku every night tau dekat Umi Pika. Mungkin disebabkan tu jugalah Abah Pika jadi stres tu yang dia bangun mencabar benda tu. Tapi esoknya Pika tanyalah Abah Pika, Abah, kalau lah contoh semalam benda tu keluar kan, tunjukkan muka, Abah nak buat apa? Sekali dia jawab, mungkin dia terjun tingkap kot. Terjun tingkap terjun tingkap kalau benda tu tunjuk muka lah. So lepas daripada tu kita orang panggil banyak sebenarnya, kita orang panggil ustaz kan. Lepas tu kan zaman-zaman tu dia bukanlah ada macam Darushifa macam sekarang, tak ada. Di kadang-kadang kita pernah juga kena tipu dengan orang kata apa, ustaz temberang pun ada. Macam-macam lah yang kita orang buat. So tapi kebanyakan yang diorang cakap adalah sebenarnya rumah yang kita orang duduk tu sebelum dibina, ada orang yang dah pun pagar rumah kita orang tu. So that's why lah benda tu banyak yang berlaku. Dan benda tu memang dia suka attack Umi Pika lah. I see. Sebab dia macam cuba nak attack Abah Pika tapi tak dapat. Gitu. Jadi maknanya kalau kata dia benda tu datang mengganggu, dan Abah akan jadi macam lebih agresif lah, lebih kurang macam tu. Dia jadi agresif, dia jadi panas baran. Sebab katanya a few orang yang kita orang panggil tu kan, sebenarnya ada orang yang dengki, jadi dia orang hantar sihir santau. Dan yang lagi teruk, bila kita suruh ustaz pagar rumah ke apa kan, dia kata dia boleh buat setakat yang dia mampu je. Sebab sebenarnya daripada awal lagi ada orang pagar rumah tu. Sebab rumah kita orang tu, kita orang Abah Pika beli tanah, lepas tu nak buat rumah kan. Maksudnya bila before kita orang buat rumah kan, dia macam kita tanam tiang apa semua kan. Masa dalam proses tu lagi dia dah tanam dah. So maksudnya benda tu masih ada dekat bawah rumah lah sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang lah. Tapi benda tu dah slowly tak ada lah. Dia gunakan macam sihir pemisah lah. Sebab pernah juga Umi Pika ni macam nak betulkan pagar depan tu kan, orang tu tolonglah gali tanah tu kan. Sekali dia jumpa ada satu bungkusan kuning tau. Dan bila buka, bulu runcing. Bulu runcing. Tu antara salah satu yang jumpa lah. Yang the rest tak jumpa langsung. Tapi still benda tu memang selalu mengganggu kita orang lah. Kalau orang family sendiri tak ada masalah, tapi kebiasaannya kalau orang luar memang dia orang akan rasakan something wrong dengan rumah tu. Biasanya pernah lah ada seorang makcik ni, dia datang rumah kita orang, dia stop depan pintu rumah, dia tak masuk tau. Lepas tu dia cakap, dia tengok sekeliling, lepas tu dia kata rumah ni panas ni, dia kata macam tu. Dan, lepas tu dia katalah ada sebenarnya beberapa, bukan seekor
Ada beberapa dekat Ada dalam beberapa. rumah. Banyak lah tu. Banyak, memang banyak. Aduh, yay. Dan cuma pernah lah Pika ada adik kembar. Ada adik kembar. Okay, ada adik kembar lelaki. Benda tu ada salah satu tu dia suka dekat adik Pika. Aduh, yay. Dekat adik Pika yang lelaki yang first. Maksudnya kembar yang first lah. Kembar yang first lelaki lah. Yang lelaki lah. Dia suka dekat si abang tu. Tapi kat Pika tak ada kot. InsyaAllah tak ada kot. InsyaAllah tak ada. Jangan minta Pika. Pening kepala. Tapi itu bila dah disiasat, bila dah lama kelamaan tu kira macam memang itu adalah benda yang orang hantar lah. Benda yang orang hantar. Dan pernah Pika punya cousin, masa bila kita orang pergi travel ke apa kan, kita orang suruh lah cousin kita orang jaga rumah tu. So maksudnya tolong macam tengok apa orang kata masuk rumah, buka lampu ke apa. Macam Pika cakap, dia kalau family member sendiri dia okey. Tapi kalau dia orang luar, dia macam dia tak suka. Jadi pernah dia orang ni pergi nak tolong kunci pagar macam tu lah. So dia orang ambil gambar nak hantar dekat Umi Pika. Pagar dah kunci semua kan. Sekali bila tengok dekat gambar, dekat beranda kita orang tu ada pocong tau. Dalam gambar tu. Tengah berdiri gitu. Tapi gambar tu dah tak ada. Dan Pika masih simpan lagi tak gambar tu? Tak ada. Cousin kita orang tunjuk dekat kita orang. Lepas tu macam biasa kan, sebab kita takut. Kita kata delete. Tapi sekarang fikir balik macam sayang pula delete gambar tu. Sayang pula delete Sayang kan? pula. Bukannya selalu dapat gambar-gambar macam tu kan? Bukan selalu dia nak keluar kan. Kan. Tapi macam benda ni jadi daripada Pika kecil lah. Daripada kecil. Daripada kecil. Dan sekarang Pika pun dah dah berkahwin, dah berumah tangga dan sebagainya. Jadi maknanya sampai sekarang benda tu ada kat situ Betul. Dia memang tak boleh buat apa Pika masa tu. I mean, memang tak ada ustaz yang boleh orang kata buang ke apa ke. Cakap pasal ustaz, pernah lah kita orang panggil seorang ni. Dia macam biasalah kan, orang yang pakar, orang kata apa, perubatan apa semua ni. Biasanya mereka akan kata dia orang buat cara Islam apa semua kan. Tapi kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia baca ke apa kan. Pernah lah sekali tu kita orang panggil, dia ni dia siap letak tikar dekat luar rumah. Lepas tu dia macam boleh nampak lah dia terbang, macam dia bersilat dengan benda yang kita tak nampak. So kita orang satu family tengok lah dia punya action tu, macam Bruce Lee tu dekat luar rumah. Tengah bergaduh semua kan. Lepas tu akhirnya dia pun kata dia dah berjaya tangkap. Dia pun ambil lah something, dia letak dalam botol. Lepas tu dia letak lah dalam perahu yang dia buat dengan batang pisang. Okay. Dia punya boat tu dia buat macam bentuk batang pisang. Dia kata dia akan hanyutkan benda ni dekat sungai lah. Tu yang orang kata kalau kita jumpa benda pelik-pelik kan dekat sungai, pantai, jangan ambil kan. Betul. So biasanya kita akan hanyutkan benda macam tu dekat sungai lah. So kita orang pun macam okey lah, mungkinlah rumah kita orang tu lepas tu dah okey. Tapi lepas 2-3 hari lepas tu ada lagi. Masih ada lagi? Ada lagi. Tak tahulah yang sama ke ataupun dia punya anak beranak. Tak tahu. Pening jugalah macam pening, ni kalau betul. ada lagi. Itulah orang yang hantar sihir ni tak tahulah apa yang dia orang nak sebenarnya. Itulah kan. Macam Afiq pun macam dengar juga macam-macam cerita dan daripada penonton-penonton yang pernah call kan, yang pernah kena sihir dengan orang dan sebagainya. Afiq pun macam banyak kali fikir macam apa tujuan, apa reason yang diorang nak buat sampai macam ni sekali. Kenapa dengki sangat kan? Benda tu kadang-kadang kita nak cari jawapan dia pun macam tak ada jawapan lah, nak cari kenapa diorang buat benda-benda macam ni. Betul. Dia punya jahat tu itulah sebab itulah dah lah satu mensyirikkan Allah kan. Dan lagi satu dia pera-perandakan family orang. Macam tu. Yes, betul. Dan sebagai satu perkongsian lah dekat orang luar yang mungkin diorang tak pernah mengalami benda-benda macam ni kan. Antara salah satu cara kita nak tahu rumah kita tu mungkin ada something wrong ialah biasanya rumah kita kerap ada benda rosak tau. Kerap ada benda rosak. Okey. Kerap ada benda rosak. Contoh Pika cakap rumah Pika tu pernah kadang-kadang hujan renyai-renyai je. Tapi bilik Pika tu sampai dia punya ceiling kat atas tu, dia macam ada orang sembuh air tau daripada atas.
Dia punya tiris tu. okey. Dia punya tiris tu. Jadi kita orang panggil lah orang yang tolong betulkan. Tengoklah kan dekat mana bocor sampai tiris macam tu sekali. Lepas tu orang tu kata okey kita akan check. Bila dia check, dia kata tak jumpa lah kak, sebab mungkin sebab tak hujan kot, jadi tak jumpa dekat mana kan. Tak apalah, nanti datang bila hujan datang. So bila hujan dia datang, dia tengok tak ada pun yang bocor ke apa. Memang tak ada. Tapi air tu dia mengalir, bayangkan macam orang spray air. Macam tu. Seolah-olah macam ada benda bocor yang besar lah lebih kurang. Macam betul. Macam ada orang tengah ready dekat atas. Buka paip, dia sembuh kat kita. Macam tu. Dekat dalam bilik Pika lah masa tu. I see. So ini adalah orang kata macam petua untuk tahu sama ada rumah tu tak berapa nak okey ke, ataupun ada benda gangguan dan sebagainya. Barang-barang dekat dalam rumah sentiasa rosak lah. Sentiasa rosak. Dia nak suruh kita panas tau. Bila kita dengan family sendiri pun kita cepat naik darah. Benda remeh-temeh pun kita jadi macam nak marah. Macam tu. Bila keluar daripada rumah benda jadi macam tak senang lah kan. Kalau macam senang. Benda-benda macam tu itu Hafiz biasa dengar lah. Kalau macam duduk dalam satu rumah tiba-tiba laki bini macam tak serasi kan, asyik nak marah, nak bergaduh je kan. Itu betul, mungkin ada problem kan. Mungkin. Betul. Tu memang betul lah. Dan masa tu Pika pernah lah jumpa, tanyalah orang yang macam lebih tahu kan. Dia kata walaupun contohnya kita ustaz ni tak boleh nak pagar sebab dah ada orang pagar sebelum tu kan. Dia kata sebenarnya yang paling penting penghuni rumah tu sendirilah. Maksudnya dia kena amalkan, maksudnya solat jangan tinggal, kena selalu mengaji. Dan pernah Pika ingat kita sayangkan rumah kita, dan bila rumah tu selalu rosak, Pika ingat lagi malam tu hujan biasa-biasa tau, tapi dia punya air tu laju gila. So Pika macam dapat satu, orang kata apa macam mana nak cakap, sedih pun ada, nak marah pun ada. So Pika pun mungkinlah kan, orang kata Allah ni dia makbulkan doa orang yang dianiaya kan. Yes. So Pika pun buat solat hajat. Masa tu buat solat hajat. Lepas tu Pika doa, Pika cakap, ya Allah, kalaulah contoh rumah aku ni bukannya hujan ataupun tiris tu bukan disebabkan oleh hujan, kau berilah petunjuk pada aku. Macam tu lah lebih kurang Pika punya doa kan tu. Dan sekiranya ada benda lain yang sebenarnya ada niat jahat, kau tolonglah hapuskan benda tu. Macam tu lah lebih kurang doa tu kan. Tapi orang kata doa ni, bila kita doa, ada yang kita doa main-main kan, macam tak berapa nak serius sangat, nak cepat kan. Tapi kadang-kadang bila kita tahu doa kita tu macam dekat, faham tak? Dia macam sharp. So kita rasa lebih tenang. Dan lepas tu Pika pun mengaji, Pika baca surah Yasin. Pika baca kuat gila. Air yang tadi macam sembuh tu kan, tiba-tiba berhenti tau. Okay. Tak ada terus. Dia macam pop, macam orang tutup dia punya pipe tu. Macam tu. So Pika teruskan, pelik. Pika teruskan mengaji apa semua. Sampai kan Umi Pika tanya, kenapa mengaji kuat sangat kan? So Pika bagi tahu je lah dia lepas tu kenapa Pika mengaji. Dan Alhamdulillah lepas tu bilik Pika yang dulunya selalu tiris tu, lepas tu memang tak ada langsung tiris tu. Terus okey. Tapi untuk bilik Pika je lah. Yang tempat lain ada lagi. Yang tempat lain ada lagi lah. Ada lagi. Pelik juga kan benda-benda macam ni juga kan. Betul. Bila jadi macam ni. Tapi selain daripada pengalaman Pika masa yang pasal rumah Pika, pasal ayah Pika nampak muka merah, mata merah dan sebagainya. Ada lagi tak pengalaman lain yang Pika mungkin tak dapat nak lupakan sampai sekarang, kalau ada? Ada. So Pika rasa benda ni tak tahulah, sebab ada ustaz tu cakap Abah Pika ni mungkin orang yang attack family Pika ni, dia nak attack juga Abah Pika. Tapi dia tanya Abah Pika, ada pakai ilmu apa-apa tak? Sebab Abah Pika kata bila orang tu macam dia boleh scan kan, dia kata Abah Pika ni strong. In other words, dia macam ada pendinding tau, yang jaga dia depan, belakang, kiri, kanan. So Pika tak tahulah, mungkin kalau orang yang macam pakar dalam saka ke apa, kita tak tahu kan benda tu. Tapi Pika kadang-kadang boleh rasakan yang macam benda tu ada juga kadang-kadang. Benda ni especially masa Pika zaman diploma. Pernah kawan kita orang keluar, lepas tu sesat tau dekat Masjid Tanah. Masa Pika drive,
Dan sekali ada something terbang. Tu first time Pika nampak dia dalam bentuk ni lah. Dia macam Pontianak kan. Rambut panjang, baju putih, dia terbang. Dan lepas tu Pika ingat orang pesan kalau kita nampak benda macam tu kita jangan toleh kan. Kita jangan pandang belakang. Tapi kawan Pika dekat sebelah ni dia pergi toleh. Bila dia toleh dan bila lepas tu dia tengok balik ke depan, masa tu dia meracau. Dia meracau teruk gila. Sampai dekat pagat apa semua, kita orang kena papah dia naik. Dan masa tu Pika ingat lagi mata dia, mata hitam dia tu penuh tau. Tak ada mata putih. Tak ada mata putih. So kita orang panggil lah macam pakcik ni lah, ustaz macam tu lah lebih kurang. Dia datang, dia baca something, dia cucuk pusat. Lepas tu kawan Pika tu pengsan. Lepas tu bila semua dah calm kan, budak-budak ni pergilah serang pakcik tu. Pakcik ada hantu tak? Pakcik ada hantu tak? So pakcik tu takkanlah dia nak bagi tahu ada hantu. Nanti kan satu asrama tu pula yang histeria kan. Betul. So bila budak-budak semua dah balik ke bilik semua, dia panggil Pika. Dia cakap, Pika ingat lagi masa tu dia kata, sebenarnya ramai-ramai ni awak paling kuat. Dia cakap macam tu. So Pika cakap, kenapa pula aku? Masa dia kata awak kena tolong kawan awak untuk jaga tempat ni. Pika cakap, dah kenapa kan pakcik ni? Tapi selepas tu Pika selalu dapat bayangan tau. Macam kalau contoh malam tu nak ada gangguan dekat level Pika duduk tu, Pika akan dapat mimpi. I see, dapat mimpi dulu. Tapi tak ramai orang lah yang tahu. Rasanya kawan Pika sendiri pun tak tahu Pika selalu dapat mimpi bukan-bukan ni. Dia punya jemaah tu macam bentuk nenek. Dan dia selalu macam bisikkan dekat Pika. Dia cakap, malam ni jangan buat bising, benda tu ada. Dia macam tu je. So macam Pika tersedar, Pika bagi tahu dekat junior. Sebab masa tu dapat dengar lah bilik sebelah dia bunyi macam bising gila. Macam diorang tengah duduk berparti budak-budak ni kan. Biasalah kan, budak perempuan baru part 1, sem 1, sem 2, dia still lagi orang kata suka nak tidur sampai lewat-lewat malam kan. Tapi diorang macam ignore Pika punya nasihat. Dan malam tu juga memang diorang kena. Itulah. Dan lepas tu bila setiap kali Pika kadang jalan pergi dekat balkoni ke apa kan, kadang dia dapat rasa tau benda tu. Kalau Pika rasa tak sedap, Pika terus bagi tahu dekat Pika punya budak-budak dekat level tu lah, korang malam ni jangan buat hal tau. Jadi bila Pika cakap macam tu, diorang akan terus senyap. Sekali yang akan kena adalah budak dekat level sebelah. Macam tu. Dan pernah jugalah girlfriend pada kawan Pika, dia minta tolong sebab budak tu histeria. Dia suruh Pika turun, tengoklah budak tu kan. Sebab dapat dengar lah dia menjerit. Tapi yang pelik bila Pika buka pintu, perempuan yang histeria tadi dia diam tau. So dia tengok je dekat Pika. Tapi muka dia tu macam ketakutan pun ada juga. Lepas tu Pika cakap, dia ni histeria ke tak? Lepas tu tanya kawan-kawan dia, kawan awak ni histeria ke? Tadi histeria dia tu. Lepas tu, ni okey je ni. Tak apalah, kalau dia okey saya naik lah. Exactly lepas Pika tutup pintu, jalan dalam 2-3 langkah, dia jerit lagi. Pika buka pintu lagi. Bila buka, dia diam. Dia macam tu lah. Dia macam ada something tau. Tak tahulah, mungkin dia nampak benda dekat belakang ke. Pika pun tak tahulah benda tu. Ada juga orang kata ke macam pendinding yang ikut kan. Tak tahulah tu. Hafiz rasa macam mana? Sebab Hafiz pun bertanya soalan yang sama juga. Adakah Pika mempunyai something yang menjaga? Tak tahu. Sebab benda tu memang dia sampai Pika degree pun, Pika dapat lagi jelmaan mak nenek. Jemaah nenek dia akan selalu datang. Dia macam, dia orang kata apa, deja vu nampak something yang sebelum berlaku ke, macam tu. Pernah nampak macam orang, dia macam nenek tu, dia terapung dekat rumah kawan kita orang. Lepas tu dia cakap kat Pika, ada something, macam ada sesuatu akan berlaku dekat rumah ni esok, macam tu. So Pika macam terbangun, macam apa nak jadi dekat rumah tu Sekali rupa-rupanya rumah kawan kita orang tu, budak lelaki tau. Dia orang ni bila diorang buka pintu rumah, keesokan tu penuh dengan sampah, telur apa semua. Sebab rupanya budak dekat level atas tu tuduh diorang curi bra. Curi bra kan. So budak-budak ni pergi letak sampah apa semua, tuduh, gaduh kuat gila jugalah gaduh tu. Sebab diorang budak perempuan ni tuduh budak lelaki ni curi barang semua. So Pika, so diorang tanyalah, macam mana macam kau boleh tahu
rumah kita orang nak kena macam ni kan. Pika cakap tak tahu. Tak tahu macam tu. Yelah, takkan nak cakap pasal mimpi mesti orang tak nak percaya. Mesti orang tak nak percaya. Masalahnya kalau sekali dua mimpi tu tak apa, tapi dia macam selalu. Banyak kali. Dan dia selalu macam bagi warning tau. Hati-hati yang macam tu. Faham. Tapi masa zaman diploma, zaman degree lah, Pika masih dapat mimpi-mimpi ni. Tapi mimpi-mimpi tu ada lagi tak sekarang? Ada. Yang masa Pika dapat gangguan teruk tu, dia macam berlawan tau. Dia Pika dapat mimpi, sebab dah lama tak ada. Sebab Pika jumpa juga kan, kita kadang kita dapat rasa kenapa aku ni selalu dapat mimpi pelik-pelik macam tu kan. So jumpalah juga dengan orang macam ustaz, tanya pendapat kan. Yes. Saya kena buat apa sebab saya tak nak benda ni. Betul. Saya tak nak benda-benda macam ni. Tak apalah, pergilah cari orang lain kan. So dia kata cuba amalkan, baca kalau boleh macam contohnya surah Yasin kan. Kalau boleh amalkan selalu, dia kata sampai kita boleh ingat. Dia kata amalkan macam tu. So bila Pika amalkan macam tu, alhamdulillah. Lepas tu stop, sampailah Pika buat Pika Storyteller YouTube channel tu. Mungkin Pika selalu bercerita pasal hantu semua kan. Tu yang jadi dia datang balik. Maksudnya macam dia ni berminat dengan aku ni. Macam tu. Dia datang balik. So bila benda tu datang, bila benda tu datang, tu yang Pika akan selalu macam almost every night lah dapat mimpi yang sama. Yang mana ada sesuatu cuba untuk, pernah tak macam kita mimpi ada sesuatu cuba untuk pegang kita, tapi ada something macam barrier tau yang lawan benda tu. Tu Pika tak tahu. Pelik juga mimpi tu. Dia macam seolah So guys, kepada sesiapa yang tengah menonton sekarang ni, kalau korang pernah dapat mimpi yang macam Pika dapat ni kan, yang someone cuba pegang kau tapi ada satu benda yang menghalang, korang komen dekat chat box, korang komen dekat bawah, manalah tahu kan mimpi korang mungkin sama dengan Pika kan. Nak tanya sama ada tu pendinding ke apa? Tak nak tanya. Pika sendiri pun nak tahu sama ada benda tu adalah pendinding atau sebaliknya kan. Betul. Tapi Pika, semenjak bila you buat cerita-cerita seram ni Pika? Sejak sebab hari tu kan PKP kan, macam bosan lah, tak ada buat apa. Work from home pun tak ada macam work sangat. Lepas tu Pika tengok trend orang Malaysia mula macam start buat YouTube channel kan. Masa tu dengan Sugu Pavitra lah apa semua tengah trending. So Pika pun macam best juga kalau ada YouTube channel sendiri ni, bercerita lah kan. So Pika daripada kecil Pika suka, kalau macam kan rumah kampung dulu kita kan selalu tidur dengan cousin ramai-ramai. Yang jadi tukang cerita Pika lah. So dekat situ Pika macam aku mungkin ada bakat kot bercerita. Memang ada bakat. Sebab bila Pika bercerita, kita orang yang tengah tengok, even macam Hafiz pun tengok, bila you bercerita, kita jadi ralit tau. Kita jadi macam apa nak jadi lepas ni macam tu kan. Seronok dengar sebenarnya. Itulah yang jadi dia orang akan selalu macam ada cerita tak? So kita cerita. Lepas tu malam tu semua tak boleh tidur. Macam tu lah. Penakut sebenarnya. Sama lah nak cakap pasal penakut ni, Afiq pun sama juga. Jadi bukannya berani sangat mana pun kan. Cuma kita suka bercerita, and kita suka tengok cerita hantu apa semua ni. Memang seronok kan. Tapi nak kata berani tu tidak. Betul. Kan? Orang Malaysia macam tu. Nak kata berani tu tidak. Betul. Kan. Jadi kalau macam kan Pika dah buat cerita seram, dah mungkin dah dekat setahun lebih lah daripada awal PKP sampai sekarang kan. Pernah tak ada apa-apa gangguan-gangguan misteri semasa buat recording ataupun selepas buat recording ataupun sebelum buat recording, ada tak? Pernah. Ada satu video tu Pika lupa video mana, tapi masa tu dia sebelum gangguan tu datang lah. Bila Pika cerita, masa tu Pika syuting malam tau. Bila Pika cerita kan, dia sebab Pika ni lebih kepada bukan dapat lihat, tapi lebih kepada dapat rasa. Pika rasa macam ada something kat belakang apa semua, tapi Pika macam abaikan, teruskan bercerita. And then one of adalah a few comment yang Pika terima. Dia kata, Kak Pika, ada macam nenek tua dekat sebelah macam tu. So Pika macam betul ke? So malam tu memang dah dapat rasa tau, macam dia nak datang macam tu. Tapi kita tak nampak lah benda tu.
Mungkinlah ada few orang yang boleh nampak kan. Ada. Nak cakap pasal orang yang boleh nampak ni, ada juga penonton-penonton daripada The Segment pun. Bila macam kita tengah buat live show, macam Hafiz ada every Friday every Friday pukul 10 malam kita ada live show. Jadi kadang-kadang diorang komen dekat chatbox kan, masa kita tengah buat live show kan, dia kata macam, Hafiz, is there someone dekat situ kan, ada something kat belakang kau dan sebagainya. Jadi kita bila kita tengah buat live show kan, kita dah baca benda tu kan, obviously benda tu dia jadi macam kurang selesa lah. Sebab kita pun macam tiba-tiba jadi macam, alamak, biar betul kan benda ni kan. Betul. Faham. Dia macam itulah dia guys. So guys, itulah dia cabaran daripada Pika Storyteller, cabaran untuk The Segment, even channel-channel seram yang lain. Bila kita buat kisah seram ni, dia seolah-olah macam kita ni macam bercerita tentang diorang pun suka nak dengar, dan diorang pun akan berada di sekeliling kita untuk mendengar sekali kan. Itu yang problem tu kan. Betul. Itulah. So Pika, last sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk hari ni kan, masa Pika take a break sekejap lah, masa Pika kata yang Pika tak berapa sihat sebelum kena COVID dan sebagainya tu, Pika kata Pika ada macam sedikit gangguan macam anxiety dan sebagainya. So gangguan tu datangnya dari sejak bila? Maksudnya dia datang dari bentuk apa sebenarnya? Daripada bentuk macam Pika pernah ternampak, ataupun just perasaan and then benda tu akan membawa ke anxiety macam tu? Dia pernah tak kalau kita selalu rasa macam sebelum ni, kalau bila dekat dalam rumah kita rasa okey, tapi ada satu point kan, dia rasa yang ada orang tengah tengok je. Bila kita buka almari kan, rasa macam something ada kat atas, tengok tak ada. Lepas tu macam tu. Bila dekat nak buka pintu bilik air, kita rasa macam ada something kat dalam bilik air, macam tunggu kita. Tapi bila kita buka tak ada. Sedangkan sebelum ni tak ada pun benda macam tu. Kita dapat rasalah orang pergi jalan naik tangga, turun tangga. Kadang-kadang kita dapat bau wangi. Jadi maknanya itulah gangguan yang Pika hadapi lah sebelum ni. Maknanya constantly akan rasa seseorang tengah memerhatikan. Dan dia akan attack juga dekat dalam mimpi. Macam tu lah. Mimpi yang mana dia cuba pegang, ada something halang, macam tu. Macam dia cuba untuk dekat dengan kita, tapi ada something yang ganggu, orang kata halau benda tu balik. Macam tu lah lebih kurang. So Pika takut in two ways lah. Satu, takut dengan benda tu. Satu lagi takut, aku ni ada pendinding ke macam tu. Kan? Sebab tak nak. Mungkin ada, tapi tak tahu. Kita pun wallahualam benda tu kita tak tahu. Mungkin dah di pass down kepada Pika tanpa pengetahuan. Kita pun tak tahu. Betul. Mungkin lah kan. Mana tak tahu. Mungkin lah. Seram Tapi so far okay lah. Sekarang dah okay. Macam mana you punya anxiety sekarang? Is it getting better ataupun still the same, sama je? Dah getting better lah. Getting better tak perlu dah ubat ke apa, tak ada dah. Kalau dulu susah nak tidur, makan ubat. Tu macam mengganggu kita punya kesihatan. Ni mesti makan, apa orang kata, makan Xanax ni. Makan Xanax tak tahu. Sebab selalunya sebab saya pernah ada masalah, Afif pernah ada masalah anxiety before, and then doktor bagi Xanax. Xanax ni orang kata kalau makan memang tenang lah, orang kata kan. Kepala pun tintong, lalok lain macam. Tidur macam tu kan. Mungkin Xanax lah Pika. Tapi bahaya lah Xanax tu. Jangan sampai orang kata ketagihan Xanax lah. Itu payah lah, susah. Jangan sampai kita bergantung sangat. Kan. Tapi betul, Xanax tu dia punya effect of tenang tu lain macam sikit. Itulah kan. Aduh, yai. Kan nak elok daripada anxiety jadi mat drug pula. Macam mana? Nak elok daripada anxiety kan, lepas tu jadi mat drug pula. Nak elok daripada anxiety jadi mat pit. Payah kan? Susah kalau macam tu kan. Aduh, yai. So okay lah Pika. Anyway, thank you so much Pika sebab sudi meluangkan masa lebih kurang dalam 40 minit untuk kita bersembang, berborak, berkenalan dengan antara satu sama lain dengan lebih dekat lagi. Okay, sebab sebelum ni mungkin kita hanya tengok Pika Storyteller sebagai YouTube content creator. Tapi hari ni you guys can, orang kata, kenal dia dengan lebih rapat, dengan apa yang dia pernah alami daripada zaman dia kecil. Dia pernah jumpa macam-macam yang dia pernah jumpa masa dia kecil, even masa dia zaman diploma, zaman degree dan sebagainya. Okay, so Pika, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk hari ni, dah banyak kali dah cakap nak mengakhiri tapi tak akhir-akhir lagi ni Pika ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton di segmen, dan juga mungkin diorang juga adalah
orang kata subscriber Pika Storyteller juga. Silakan. Okay, apa yang Pika nak cakap dekat sini, okay, tahu yang korang semua yang datang ke channel The Segment, Pika Storyteller ni adalah orang yang suka cerita-cerita seram. Tapi nasihat Pika, boleh nak tengok cerita seram tu, tapi anggaplah sebagai satu hiburan je. Jangan terlampau taksub. Kalau let's say korang rasa takut, stop kejap untuk tengok ke apa. Dan kalau let's say takut ke apa, ingatlah pada Allah tu je. InsyaAllah tak ada apa. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, support channel The Segment. Tolong promote. Dan korang pun jangan lupa tekan butang subscribe dekat channel Pika Storyteller. Okay? Dia punya channel tengah berkembang ni. Dia tengah, orang kata tengah full throttle lah orang kata kan. Dia walaupun dia dah kena anxiety, dah kena gangguan macam-macam, tapi dia tak give up. Dia masih lagi buat konten dan sebagainya kan. Itu yang best tu kan, Pika kan. Betul. Asalnya nak buat suka-suka Sekarang tersuka pula. Asalnya nak buat suka-suka, sekarang dia dah jadi lebih serius lah sekarang kan. Itulah dia kan. Okay guys, kepada siapa yang ada kisah seram yang ingin kongsi dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Tapi cara yang paling senang, korang boleh join our Discord channel. Link Discord channel ada dekat di bawah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.